Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni aku just nak sembang-sembang kosong je berkaitan dengan Wavefire aku ni. Bagi sesiapa yang dah tengok video pertama aku berkaitan dengan tajuk dia Wavefire 2009 berbaloi lagi ke membeli selepas berusia 10 tahun. Okay, aku summarize sikit konten untuk first video aku tu. Nombor satu, aku mention kenapa aku memilih Wavefire. Nombor 2, aku mention juga benda-benda yang bakal pembeli perlu ambil kira sebelum membeli Wavefire yang dah berusia ni. Dan yang ketiga, yang paling penting, aku ada mention berapa bajet yang korang perlu ada untuk bela Wavefire yang agak old ni. Dan aku mention kat situ bajet yang korang perlu ada adalah sekitar RM15,000. Okay, bayar tu jap. Okay, RM15,000 yang aku mention tu, itu bukan kos yang untuk benda-benda macam tayar, basic maintenance. Itu bukan lah. Itu yang aku mention RM15,000 tu, bukan kau kena ada duit RM15,000 yang itu termasuk ke tukar minyak hitam basic maintenance. No RM15,000 yang aku mention tu adalah persediaan untuk wear and tear yang heavy. Okay, dalam first tu aku did mention yang apa benda aku dah tukar. Satu, aircon compressor. Dua adalah aku dah tukar, waktu tu aku dah tukar all the suspension system, and adalah some leaking dekat bawah enjin tu. Then aku ada duit something lah. Then aku kata pada waktu tu RM15,000. Okay itu 1 tahun lepas. Okay, after 1 year, apa jadi selepas aku own this car for 2 years? Okay, aku beli kereta ni tahun 2019, ini 2021, almost 2 years. Okay, on top of apa yang aku dah buat ke atas kereta aku tahun lepas, yang kos dia dalam RM20,000. Okay, apa yang berlaku sekarang ni? Okay, aku ada membuat a few replacement, penukaran part yang agak besar. Dan yang paling besar adalah dia punya gearbox. Yes, gearbox. Okay, for your information, Wavefire 2009, 2010 2.4 dia memang ada isu torque converter, aka gearbox. Okay, aku hadapi case ni dia okay, dia ada first, dia keluar check engine. Then aku, yalah, biasanya bila keluar check engine, benda pertama kita akan kita akan padam lah. Yes, basic. After that, aku dah padam, dia okay. Selepas 2 bulan, 3 bulan, dia keluar, padam, okay. Then aku start trigger macam ada something tak kena lah, takkan main padamnya tu kan. So bila kita diagnose betul-betul, isunya adalah torque converter. Torque converter ni dia, dalam bahasa mudah dia, gearbox lah. Okay, salah satu part dalam gearbox tu dah bermasalah. Okay, so apa yang aku buat waktu tu, aku tanya quotation from the mechanic. So dia suggest aku untuk tukar seketul gearbox tu. Okay, yang recon, bukan recon, half cut punya. So sebab kalau kita ambil yang baru, I think cost dia tu memang 7-8 ribu lah. Okay, so what I did is aku minta quotation untuk half cut. Dan dia bagi aku quotation 2,800 termasuk pemasangan. So aku dah pakai, aku dah pasang, aku dah pakai. So dah berapa, I think aku pakai nearly almost 1 year kot. Then okay, so maksudnya okay lah half cut tu. After that, daripada aku juga ada tukar, ada satu part lagi, iaitu apa benda lah, dia punya bearing. Dia punya ada top bearing. Top bearing ni
masalah dia kalau kita tekan pick up, contohnya dekat traffic light whatsoever, dia ada bunyi sound rattling lah dekat dalam dia punya engine, crack. Dan kalau dia laju dia akan senyap. So benda tu aku tukar, cost dia 700 tu kot. So in total untuk tahun kedua owing this car, aku spend dalam 4,000 untuk repair. Okay, so after buat that kind of repair, sekarang ni aku rasa aku dah, kereta aku tak ada masalah. So apa yang aku boleh katakan sekarang, okay, untuk Velfire macam old, macam ni, kita macam aku pakai ni yang berusia 10 tahun 11 tahun, okay, dan dia adalah second hand, dan kau tak tahu pun history untuk kereta ni dulu, apa yang dia akan ada satu tempoh di mana kereta tu akan meragam tau. Okay, meragam tu maksudnya dia akan back to back rosak. Bukan apa, dia nak dapatkan satu tune. Okay, satu keadaan yang kita dah tukar dispat. Bila sampai satu tahap, then dia takkan, dia dah okay. Yang macam aku dah buat sekarang ni lah, after 2 replacement yang aku dah buat tu, alhamdulillah dalam tempoh 9-10 bulan ni, nearly one year ni, selepas yang the big replacement gearbox yang aku buat tu, dah tak ada apa-apa masalah lah dekat kereta aku ni. Okay, so that was 2 years after aku pakai kereta ni. Okay, now aku nak share sikit lah apa yang aku suka berkaitan dengan kereta ni, dan apa yang aku tak suka berkaitan kereta ni. I mean, suka nombor satu, of course, dia besar. Okay, as you can see kat belakang tu, aku drive seorang sekarang ni, memang besar gila. Okay, anak aku kalau naik memang puas hati lah. Besar, satu part. Dua, fuel consumption dia. Okay, aku tak sure lah. Aku tengok fuel consumption dia memang jimat lah. Okay, atas highway aku boleh dapat plus minus, kalau based on meter reading lah, meter reading lah, dalam 14 km per liter. Then for me, untuk kereta yang besar macam Gajah ni, 14-15 km per liter is quite economic lah. Okay, minyak memang jimat. Okay, itu yang aku suka. Kemudian aku suka juga in term of spare part. Kalau tak ada modal, yes, spare part mahal kalau ori Velfire Jepun. Okay, aku pernah mention dulu, dia punya alternator 2,000 lebih, aircon compressor 2,000 lebih. Okay, kalau dia punya condenser tu rosak, aku rasa 1,500 2,000 confirm. Rata-rata part-part yang besar ni, kos kerosakan dia, replacement part dia 2,000 confirm dalam tangan lah. Okay, kalau engine check keluar tu, I think bodoh-bodoh sangat pun mesti 2,000 lebih lah. Okay, tapi yang aku suka adalah sebab dia banyak replacement part dia. Okay, kau banyak option. Ada modal, kau tukar ori. Tak ada modal, I mean, kau boleh ambil Afghan, kau boleh ambil OEM Thailand punya, kau boleh ambil kopi. It's up to you. It's based on your budget. Okay, lagi apa lagi yang aku tak suka pasal kereta ni ya? Satu, untuk model 2.4, pada aku dia agak kurang pick up. Okay, kurang pick up maksudnya bukan tak pick up tu macam tahap tak boleh belah langsung tau. Dia kurang pick up lah. Maksudnya kalau you nak potong tu, nampak engine tu a bit struggle ya. 2.4 nak carry body besar macam lori ni kan, body besar macam bus ni. Okay, of course lah, tapi still lebih pick up daripada, I think sebelum ni aku pakai Exora, still lebih pick up dari Exora lah. I mean, tapi kurang pick up, yes, you rasa a bit stress sikit engine tu. Tapi in term of speed, kalau setakat 180 plus tu, itu tak ada masalah lah. Itu kau tekan confirm 180, tak ada hal lah. Dia bukan
Tak adalah kau perlu baring atas tangki macam ya. 180 is kacang lah, kacang. Okay. Apa lagi yang aku tak suka berkaitan kereta ni, dia punya kekedapan udara dia. Okay. Kekedapan udara dia ada some issue sikit. Dia ada bising sikit kalau kita bawa above 120. So dia agak bising sikit. Bila aku masuk dalam group Wayfire pun, dia kata benda tu yes, dia bukan, it's a common issue lah. Dia bukan senyap sunyi macam BM, macam Merc, tak ada. It's a typical Japanese car lah. Okay. Aku rasa itu je lah kot yang aku nampak macam dia punya kekurangan dia. So sekali lagi aku bagi tahu, pada aku untuk model yang dah agak old ni, okay, yang agak old ni, yang dah berusia 10-11 tahun, untuk menghadapi masalah-masalah yang aku sebut tu adalah acceptable. Okay. Macam aku kata, kalau nak beli kereta-kereta tua ni, aku ulang sekali lagi, kalau nak beli kereta-kereta tua ni, modal untuk maintain, untuk repair kena ada. Kalau dulu aku kata 15,000, masuk tahun kedua aku expect dia bukan 15,000 setiap tahun Maksudnya kalau tahun pertama kau dah spend untuk improve suspension, ada some wear and tear part yang dah rosak, contohnya alternator, lepas tu dia ada isu dekat dia punya so called balance shaft ke apa ke benda tu. Untuk kalau tahun pertama dah spend, so dia akan tahan lah at least another 3 to 4 years. So bukanlah tiap-tiap tahun kau kena maintain 15,000. Tak, no. Kau kena maintain one time 15,000. After that, InsyaAllah dia akan stable lah, dia akan okay. Bila kita dah pakai tu, bila so called macam 15,000 atau 20,000 RM tu dah hangus, biasanya kereta tu akan hanya memerlukan maintenance yang normal lah. Tukar minyak hitam, tukar plug, tukar oil filter, benda-benda normal lah. Tapi macam aku kata, selepas nak sampai kepada tahap normal tu, yes, you kena ada 15 ke 20,000. Okay. Aku rasa itu je untuk aku share dalam video kali ni. Aku ucapkan terima kasih kepada sesiapa yang dah subscribe tu. So kepada yang belum subscribe, sila-silalah tekan subscribe button tu ya. Dan tengok video aku yang first tu untuk lebih memahami apa yang aku cakap sekarang ni. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.